Soalan yang pertama, jelaskan tujuan anda menggunakan media sosial. Tujuan saya menggunakan sosial media untuk mengeratkan hubungan satu sama lain dan juga untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang negara dan lain-lain. Nyatakan tema-tema yang anda sering ikuti di media sosial. Tema-tema yang macam apps tu ke? Okey, contoh apps lah yang sering diikuti kat media sosial saya selalu guna WhatsApp, Instagram, Twitter, tu je lah, Telegram. Okey, benda-benda tu penting lah. Tu je. Soalan ketiga pula, adakah anda mempunyai lebih daripada 2 rakan berlainan etnik di media sosial? Ya, saya mempunyai lebih daripada 2 etnik selain India dan China, yang mana saya pun mempunyai etnik suku kaum daripada Ivan, dan juga saya mempunyai juga etnik, bukan kata etnik tetapi saya punya rakan-rakan saya yang warga negara luar, iaitu Sweden dan United States. Encik Syuhada, adakah anda mengikuti perkembangan isu semasa peringkat nasional? Boleh berikan contoh? Okey, nak cakap pasal isu semasa, kita fahamkan dulu peringkat nasional ni. Peringkat nasional ni adalah berada di dalam negara. Okey, contoh yang saya boleh beri, isu semasa sekarang. Okey, isu semasa sekarang, kita sekarang tengah tengok Olimpik Tokyo 2020 kan, sukan Olimpik. So dekat situ pun kita boleh tahu perkembangan isu diorang macam mana. Isu semasa waktu diorang bermain tu macam mana, keadaan dekat sana macam mana. So dekat situ kita boleh ikuti perkembangan isu semasa. And then selain tu kita boleh tengok perkembangan isu semasa yang dekat negara kita ni. Contohnya COVID-19, vaksin kan sekarang kan menular. And sekarang ni orang kata berita tu sangat-sangat penting dan orang-orang kena ambil tahu. Itu je. Soalan kelima ialah, adakah anda mengikuti perkembangan isu semasa peringkat antarabangsa? Berikan contoh. Pun tak juga. Sebab saya just macam buka Facebook tu untuk macam share apa yang memori dekat dengan orang, macam tu. Okay, Puan. Thank you, Puan. Baiklah, soalan seterusnya saya Nur Syadin akan bagi soalan nombor 6 sehingga soalan nombor 10. So bagi Puan, adakah Puan memahami maksud integrasi dan boleh Puan jelaskan? Saya tak faham maksud integrasi. Integrasi bermaksud dia macam, adakah Puan bersedia memberikan komitmen bersama etnik lain jika Puan macam sekiranya Puan bekerja, Puan berkumpulan dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa, adakah Puan akan sedia memberikan komitmen kepada mereka? Ya, betul. Saya akan memberikan komitmen dan bagi saya tak akan bezakan dia daripada etnik mana. Untuk soalan yang seterusnya, pada pandangan Cik Syuhada, adakah media sosial mampu mengeratkan hubungan masyarakat Malaysia dari sudut sosial, dari segi pendidikan, hubungan etnik? Berikan contoh berdasarkan pengalaman Cik Syuhada sebagai pengguna media sosial. Okey, pendapat saya tentang media sosial nak eratkan lagi hubungan dengan masyarakat. Okey, kita tahu media sosial ni adalah untuk kita berhubung, betul? Kita nak berhubung dengan orang luar, berhubung dengan orang dalam pun boleh, tak kisah. Kalau melalui pendidikan, contoh sekarang kita lihat guru-guru ataupun sekarang kita ni pun menggunakan pendidikan melalui phone, melalui komputer, laptop semua tu. Sebabnya kita punya negara sekarang memang COVID, memang melanda COVID. Jadi kita gunakan media sosial yang ada. Contohnya apps. Sekarang pun apps pun banyak yang kita boleh guna. Apps yang kita boleh install. Contohnya Google Classroom, Google Meet, Zoom yang kita guna sekarang.
So macam mana kita boleh kata dia mampu mengeratkan hubungan masyarakat dengan melalui pendidikan, melalui hubungan etnik. Okey, contoh kalau nak dikatakan macam saya kata pendidikan, kita menggunakan PDPR sekarang, betul? Kita menggunakan PDPR. Okay? Belajar secara alam maya. Belajar secara, kita tak boleh belajar secara muka, tapi dalam alam maya. Sama juga dengan hubungan etnik. Kalau nak katakan hubungan etnik, kita boleh orang kata dekat sekolah pun kita ada je cikgu-cikgu yang bukan Melayu. Kita boleh ada juga cikgu Cina ke, cikgu India ke. Kat situ pun kita boleh bertanya. Bertanya apa yang kita tak tahu, kita boleh tanya dekat mereka. Sebab diorang pun berkemahiran macam kita jugalah kan. Nak dikatakan pengalaman tu ialah sebabnya saya pernah bekerja di Sekolah Kebangsaan Muazzam Jaya, guru dekat situ. Dan kat situ banyak yang saya belajar, iaitu secara pendidikan. Saya buat PDPR, saya buat Google Meet dengan budak-budak. Kat situ banyaklah pengalaman yang seronok lah saya rasa. Itu je. Soalan 8 Pada pendapat anda, adakah media sosial mampu mengeratkan hubungan masyarakat Malaysia dari sudut pembangunan politik? Berikan contoh berdasarkan pengalaman anda sebagai pengguna media sosial ini. Ya, pada pendapat saya, seperti yang berlaku di Parlimen, seorang ahli Parlimen Syed Saddiq telah mengatakan bahawa ramai rakyat jatuh kepada jurang kemiskinan. Pada pandangan anda, adakah media sosial mampu mengeratkan hubungan masyarakat Malaysia dari segi ekonomi pula? Kalau ya, berikan contoh berdasarkan pengalaman Cik Vicky menggunakan media sosial ni. Ya, bagi saya betul. Salah satu contoh saya boleh bagi, saya sebenarnya melakukan perniagaan saya, iaitu saya membuka perniagaan jewellery. Tetapi apa yang saya tak nak includekan benda tu, tapi saya boleh katakan barangan lain. Sebagai contoh, saya follow atau mengikuti apa-apa yang media sosial postkan tentang produk ataupun produk-produk yang baru dikeluarkan dalam pasaran. Dari situ saya men-sharekan ataupun menghantarkan produk-produk itu melalui media sosial kepada rakan-rakan saya, kerana bagi saya produk-produk itu boleh berguna untuk masa depan mereka. Sebagai contoh, alatan-alatan memasak ataupun alatan-alatan untuk melakukan kerja ataupun table of flexible table, yang mana benda tu ada kegunaan dan kebaikan kepada orang yang duduk di rumah dan melakukan kerja-kerja yang berpanjangan. Dari situ bukan sahaja saya boleh mengeratkan hubungan saya dengan rakan-rakan saya yang berlainan agama atau bangsa atau budaya, tetapi saya juga dapat membantu perniagaan orang lain, iaitu pada mereka yang menjual barang itu untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan mereka melalui saya bantu menghantarkan produk-produk gambar mereka kepada rakan-rakan saya. Kalau rakan-rakan saya membeli barang-barang itu, bermakna ekonomi negara pun akan meningkat, di mana rakyat mengeluarkan duit dan mereka juga menerima duit untuk balikkan modal menjual barang. Itu juga sama juga sebagai contoh macam saya punya perniagaan, saya menjual produk saya iaitu barang kemas, dan kawan saya membeli dan kawan saya pula mengajak kawan-kawan dia membantu untuk membeli ataupun orang kata support barangan saya untuk beli, untuk naikkan nama saya dan juga untuk dapatkan lebih banyak pelanggan. Dari situ saya juga dapat keuntungan dan dari situ ekonomi negara pun berjalan dengan baik sebab duit ringgit Malaysia berjalan, rolling. Betul tu, sebab mana kan sekarang ni ramai orang buat bisnes online kan, so media sosial ni memang sangat penting kan. Betul. Tapi jangan lupa media sosial tu pun kita kena bayar tau. Itu betul. Okey, nombor 10. Apakah pendapat anda? Adakah media sosial mampu mengeratkan hubungan masyarakat Malaysia sudut perkongsian budaya? Berikan contoh berdasarkan pengalaman anda sebagai pengguna media sosial sekarang.
pada pengalaman saya, perkongsian budaya berlaku kebanyakan di TikTok. Kerana di sana kita boleh tengok Chinese dia pakai dia punya traditional punya pakaian and buat TikTok. Melayu dia pakai dia punya pakaian. Masing-masing dia akan tunjuk dia punya budaya. Okay, macam pakai tradisional untuk tunjukkan dia punya acting kepada luar orang lah. Sebenarnya bukan pakaian je, kita juga boleh lihat perkahwinan, perayaan. Ada juga. Ramai, banyak lagi. Assalamualaikum puan. Nama saya Adam dan saya akan sambung ke soalan yang ke-11. Boleh puan jelaskan tindakan puan apabila membaca apa-apa status dekat media sosial, status yang boleh mencetuskan isu perkauman, apa puan akan buat dapat? Bagi saya macam tak macam saya akan buat ignore je, sebab bagi kita kalau dia cakap kaum tu jahat, tak semua macam tu. Kaum kita pun ada juga yang jahat. Bagi saya macam tu. So saya rasa rasis tu tak perlu kot dalam setiap orang. Tak perlu ada perasaan yang rasis dekat setiap kaum perkauman. Seterusnya, berikan pandangan anda mengenai keberkesanan media sosial sebagai alat untuk mengekspresi diri kepada masyarakat. Mengenai keberkesanan media sosial sebagai alat untuk mengekspresi diri. Sebagai contoh, kita boleh katakan banyak. Okay, saya boleh bagi contoh macam Ustaz David Liu. Bila dia mengepost atau memaparkan dirinya membantu orang-orang susah, memberi ceramah, kebaikan dan sebagainya, walaupun dia membantu berlainan agama, bangsa dan budaya, dia tidak memilih kasih dan dia selalu melakukan dengan keadilan. Dari situ dia dapat mengekspresikan diri dia kepada rakyat yang dia insan yang baik, dan rakyat juga masyarakat pun senang hati melihat dia dan banyak yang cuba ingin mengikuti dia. Itu salah satu contoh yang saya boleh bagi tahu macam mana dia boleh mengekspresikan diri kepada masyarakat. Soalan seterusnya, menurut anda, adakah pengguna media sosial perlu menghadkan pendedahan informasi peribadi kepada masyarakat? Informasi peribadi adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilindungi. Ini adalah supaya bagi mengelakkan perkara buruk dan tidak diingini berlaku. Kerana dalam keadaan yang mendesak sekarang, ramai yang akan mengambil kesempatan di atas kesempitan. Jadi, bagi saya, menurut saya, pengguna media sosial bukan sahaja perlu menghadkan informasi peribadi. Bahkan jalan yang terbaik adalah dengan untuk tidak mendedahkan langsung informasi peribadi di media sosial. Betul, sebab orang kata privacy itu adalah benda paling penting sekali, especially zaman-zaman moden ni. Orang boleh tahu kita kat mana, klik mata je. Betul. Soalan ke-14, berikan pandangan anda mengenai status-status negatif di laman sosial yang mampu menjejaskan imej negara. Okay, pada pandangan saya lah, bergantung kepada sebab dan musabab yang menyebabkan seseorang itu memuat naik atau membuat status negatif di media sosial. Sebagai contoh, dengan menggunakan hashtag koyak yang digunakan oleh rakyat Malaysia terhadap Israel, hashtag tersebut telah pun viral di Twitter, malahan Facebook dan juga Instagram, sehingga ke peringkat international. Walaupun ianya menjejaskan imej negara di dalam ranking cyberbully yang tertinggi, tetapi ianya adalah sesuatu yang betul dan patut dilakukan oleh rakyat Malaysia. Koyak tu you tu. Soalan ke-15, rasanya ini soalan terakhir. Sebagai warga negara Malaysia, apakah harapan anda untuk negara bagi 5 tahun akan datang? Sebagai seorang warga negara Malaysia, harapan saya adalah untuk melihat Malaysia kembali pulih seperti sedia kala. Ekonomi semakin membangun, rakyat Malaysia berfikiran ketanding dengan negara maju, dan Malaysia dipimpin oleh pemimpin yang semestinya berwibawa dan bertanggungjawab.
jadi lagi isu perkauman dan hidup aman bersama-sama tanpa perlu bergaduh.